warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqhul Manhaji jilid yang pertama, iaitu kita masih membicarakan tentang mandi dan hukumnya. Kita berhenti hari itu ni yang kedua. Yang kedua, mandi pada hari pada 2 hari pada 2 hari raya. Mandi iaitu mandi yang disunatkan. Apa dia makna sunat? Kita sebut dah dulu istilah-istilah hukum fiqh ni: wajib, sunat, haram, makruh dan juga harus. Sunat ialah apabila dilakukan mendapat pahala dan sekiranya meninggalkan tidak berdosa. Sunat apabila kita buat dapat pahala, dapat ganjaran. Selalunya kalau kita diberi ganjaran, nak tak? Nak cuba tengok, cuba try. Dah cuba dah, try lagi. Cuba bahasa kita, try bahasa orang putih. Macam kita katalah pintu gate, kasut bot. Bahasa kita tambah-tambah lah. Cuba kita try. Kita umum, siapa-siapa yang mai mengaji, kita bagi seorang 100. Agak-agak di surau Pak Ilung ni ramai tak? Ramai tuan-tuan. Ni pun kira ramai ni. Saya pun tuan-tuan, saya buat live ni, sahabat-sahabat kita duk tengok live. Kadang-kadang live tu lebih pada 1000 orang. Hak mai 2000. Ni kita mai 2000. Yang hak live 1000, kira kita banyak lagi lah. Nak abang kata ditawarkan, kalaulah ditawarkan pihak surau sedia RM100 untuk siapa-siapa yang mai surau. Agak-agak bukan di Pematang Pak Ilung.
Pematang pak elik pun main tuan-tuan. Penuh ni bagi barang malam ni. Tapi sebab ganjaran kita tak nampak yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak nampak. Cuma kita duk sebut selalu ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tak sama sedikit pun apa yang hak kita dapat di dunia. Tak sama sedikit pun, tak sama. Disebut nak banding dengan sebelah sayap nyamuk, bukan sebelah, nak banding dengan setengah sayap nyamuk pun tak ada nilai. Nak banding dengan setengah, nak abang kata kalau setengah sayap nyamuk ni kalau timbang lah cikgu, naik tak? Tak naik. Tak naik dia punya hak berapa gram tu, hak tu pun tak naik, sikit pun tak naik. Bukan kata separuh sayap nyamuk, satu ekor nyamuk pun tak naik. Nak abang kata apa? Dunia ni kalau nak banding dengan setengah sayap nyamuk pun tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi nak abang kata walaupun tak ada nilai je kita tinggal dunia pula. Sebab apa? Dunia kita Allah kurnia dekat kita, dan kita kena ingat dunia Allah cipta untuk kita, dan kita Allah Subhanahu Wa Taala cipta untuk akhirat. Jadi gunakan dunia untuk nak dapatkan akhirat. Jadi kita gunalah baik. Jadi mandi dua hari raya tu termasuk dalam sunnah. Buat dapat halal. Tapi selalu kita nak pergi semayang hari raya tu kita mandi tak? Mandi dah. Cuma nak beza di segi adat ataupun ibadat ni niat. Mandi memang mandi, bukan kata hari raya, mandi hari-hari, benda yang harus. Mandi ni benda yang harus. Benda harus ni kita pernah sebut dah sebelum ni, dia boleh berubah-ubah. Benda yang harus ni boleh berubah-ubah, kadang-kadang dia boleh jadi sunat, kadang-kadang dia boleh jadi makruh, kadang-kadang dia boleh jadi wajib, kadang-kadang dia boleh jadi makruh ataupun sunat ataupun haram, dia akan jadi. Di segi mandi, hakikatnya hukumnya harus nak mandi. Nak mandi, contoh bangkit pagi nak mandi, adat kita mandi. Tapi kalau kita niat mandi kita tu kerana apa? Nak membersihkan badan kita, nak beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, mandi tu dapat pahala. Bayangkan selama 20 tahun kita bangkit pagi mandi kerana apa? Kerana nak sembahyang subuh, nak membersihkan segala kotoran yang ada, kerana sebentar lagi kita akan sembahyang. Yang kedua, kita mandi ke tapi tak niat apa-apa, mana untung? Mandi yang niat itulah untung. Selama 15 tahun, 20 tahun, bukan 20 tahun lah kita mandi ni, 30-40 tahun lah kita mandi. Niat apa? Kerana nak membersihkan badan, tuntutan agama. Tuntutan agama. Apa tuntutan agama yang kita sebut dah sebelum ni? Dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud sesungguhnya Allah suka kepada orang yang sesungguhnya Allah suka kepada orang yang bertaubat, dan Allah suka kepada orang yang bersih. Jadi mandi tu tujuan apa? Nak membersih. Allah suka orang yang taubat, Allah suka kepada orang yang bersih. Jadi mandi itu salah satunya untuk kita nak membersih daripada kotoran-kotoran. Kalau tak ada kotoran pun peluh-peluh yang keluar tu, peluh yang keluar. Bila kita mandi tu, badan kita akan segar, badan kita tu akan hindar daripada penyakit dan sebagainya. Dan sebentar lagi kita nak menghadap dengan Allah, dan juga pada masa yang sama kita nak duduk dengan sahabat-sahabat kita. Kita buat contoh lah sebelum ni. Kalau orang bising, kita kata mengganggu sembahyang. Contoh kita duduk marah selalulah hari raya. Budak-budak kan, bukan orang budak. Yang budak tak salah pun ayah dia beli mocon. Budak main ya tuan-tuan. Ayah dia tu yang beli mocon, pompang main mocon, ganggu orang sembahyang. Hukum dosa tak? Dosa. Ganggu apa? Ganggu telinga. Tetapi kalau badan berbau busuk ni ganggu apa?
Kalau tadi ganggu telinga. Kalau badan berbau busuk ganggu apa? Ganggu hidung. Mana lebih teruk agak-agak? Hak ingat kita rasa satgi rasa nak main kat lagi. Kita lah. Tuan-tuan tak tahulah. Saya satgi pas terawih nak main juga ni. Macam ni lama tak main ni. Kadang-kadang kita beli siap-siap dah. Tapi kalau hak bau busuk ni, badan bau busuk ni tuan-tuan, orang akan ingat sampai bila-bila. Orang akan ingat, orang akan cok kita, aku dekat orang tua tu aku tak mau dekat dia. Kena orang itu menyawa pun tak lepas. Bukan sinilah cerita. Cerita di Afrika tu. Sini wangi-wangi tuan-tuan, tengok tu minyak wangi kat Tuan Haji tu. Kalau tak wangi kita tak tahu. Tu penuh tu. Dia kata umur saya tak ada wangi tu, mai zuro tu berlambak-lambak tu wangi. Nak apa kata apa? Kalau niat kita, dalilnya kita sebut dah sebelum ni, Nabi sebut innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tu di atas niat dan balasan mengikut apa yang kita niat. Setiap amalan tu niat. Bukan kata nampak hak benar yang sunat tuan-tuan. Contoh kita semayang lah, benar semayang hak maghrib tadi semayang apa tu? Fardu tadi ni. Tapi kalau niat nak tunjuk orang jadi ibadat tak? Nampak ibadat. Oi ni dai ni kadang-kadang saya pun takut tuan ni dai kematu ni hitam ni. Tak mahu duk sembang pula. Malam hujan lebat. Dia tak abang lah nak semayang tu. Dari pun dia nak cerita malam hujan lebat. Masa tu hujan lebat tu aku tengah duduk semayang tu. Nak cerita bab semayang hujan lebat. Tapi dia cerita masa hujan lebat tu aku duduk tengah semayang tu pukul 2. Ni kadang-kadang takut tuan-tuan ni, hak hitam ni kadang-kadang rasa takut syaitan kamai bisik ni. Kalau tujuan kita buat tu kerana nak tunjuk dekat orang, nampak ibadat dah. Nampak ibadat semayang 5 waktu ni pergi haji. Pergi haji, tanya haji, ustaz pergi haji berapa kali dah? Saya 5 kali lah pergi haji. Tujuan dia cerita tu apa? Ada dia lah kalau dia terjak cerita tu kerana nak tunjuk, sia-sia lah amalan dia. Sebab di akhirat besok 3 golongan, Nabi sebut 3 orang ketika ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah amalan yang kamu buat atas dunia dulu? Seorang beritahu dulu ni Allah kurniakan saya harta, dengan harta tu saya infakkan harta tu ke jalanmu ya Allah. Allah kata kamu ni bohong, kamu tipu, kamu buat tu bukan kerana aku pun, kamu buat tu tujuannya nak beritahu bahawa kamu ni seorang penderma. Maka Allah perintahkan malaikat bawa heret dia lempak dalam api neraka. Mai pula ditanya apakah amalan yang kamu buat atas dunia dulu ni? Dia kata dulu ni saya berjuang pada jalan Allah SWT sehingga mati syahid. Oh ya, mati syahid ni mati syahid kadang-kadang belum tentu tuan-tuan ni. Takbir ni urat naik takbir Allah, ajak biar tengok. Tak mau. Saya tanya mana siapa nak mati tolong angkat tangan. Tak mau tuan-tuan. Semangat ni wah dah Islam ajak biar tengok. Allah tanya apakah amalan yang kamu buat atas dunia dulu? Dulu saya pi berjuang, saya mati syahid. Allah kata kamu tipu. Kamu mati berjuang tu bukan kerana apa? Nak mempertahankan agama, bukan kerana aku, kerana nak tunjuk bahawa kamu ini adalah pejuang bangsa. Atas dunia orang dah panggil kamu seorang pejuang. Mai pula seorang ditanya apakah amalan yang kamu buat atas dunia dulu? Dia kata dulu kamu kurniakan aku ni ilmu. Ni ustaz-ustaz kena, tu guru kena. Dulu ni kamu kurniakan aku ilmu, dengan ilmu tu aku ajak kau orang. Allah kata kamu tipu, tujuan kamu tu bukan kerana aku, tujuan kamu nak beritahu pada orang bahawa kamu ni seorang alim. Atas dunia orang duk panggil kamu tak alim. Takut tuan-tuan. Allah kata perintahkan malaikat bawa ni humban masuk dalam neraka. Tuhan nampak ibadat tak? Ibadat tapi niat tu penting. Niat tu penting tuan-tuan. Niat ni kita tahu tak? Tak tahu. Macam tuan-tuan tengok saya, ustaz ni sakan dengan jubah putih, bom pula kepada buatan ni kemas ni ustaz ni. Nampak mesti bagus, ilmu banyak, ibadat banyak ni. Hati saya tuan-tuan tahu tak? Tak tahu.
Saya dengan Allah sahaja yang tahu. Sama juga dengan tuan-tuan. Saya tengok tuan-tuan tiap-tiap malam mengaji ni. Oh ya Alim, bagus ni. Tapi hati tu siapa tahu? Allah kita, tuan-tuan, dengan Allah sahaja yang tahu. Sebab di akhirat besok ni Nabi kata akan mai buku amalan masing-masing. Ada yang bagi tangan kanan, maka lepas dia masuk syurga. Ada yang bagi di tangan kiri, maka ahli neraka. Ada yang Nabi kata buku catatan amalan dilimpak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tu malaikat tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa kamu buang ni buku catatan amalannya sedangkan kami melihat semuanya bagus-bagus belaka?" Dalam buku catatan tu semua bagus-bagus belaka. Nak abang kata malaikat-malaikat yang duk tulis pun tak tahu. Kami melihat dalam buku catatan tu semuanya baik-baik belakang. Semuanya bagus-bagus belakang. Maka Allah firman dekat malaikat, dia buat tu bukan kerana aku pun. Ni kena jagalah. Sama juga kita buat ni, hak sunat tapi niat apa? Kerana Allah. Hak kerana Allah tu penting. Tu dalam semayang kita semayang hak sunat ke, semayang hak fardu ke, kita sunat baca doa iftitah, nak bagi peringatan kat kita. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku kerana Allah Subhanahu wa taala. Apa pun kerana Allah, bukan kerana sesuatu. Bukan kerana sesuatu. Semua kita dengan Allah. Dunia bolehlah berlakon-berlakon, tuan-tuan. Dunia boleh berpura-pura. Di akhirat besok, baru tahu. Allah sebut dalam surah Yasin, Allah kata, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrim." Mujrimun kan mujrimin? Mujrimin, cikgu nak? Mujrimin. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Mubin. Allah kata berpisahlah orang-orang yang buat dosa. Orang buat dosa duk asing, orang buat baik duk asing. Lah kita duk sekali kan duk asing. Kalau saya kata hak duk jahat duk asing, hak baik duk asing agak duk tak? Tak duk. Tata hak cakap ni pun jahat buat apa? Mana tahu? Tapi di akhirat esok Allah kata wamtazul yauma ayyuhal mujrimin. Berpisahlah orang-orang yang buat dosa. Bukankah aku perintah kepada kamu wahai anak Adam, jangan kamu sembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Lah bolehlah lakon-lakon, tapi ingat di akhirat esok cah temelang kita. Jadi nak cerita hak mandi tapi pikuk nobel. Ikut lebih. Saya patut malam ni ikut malam ni hari Khamis Jumaat ikut di masjid Sungai Bakar baru, tapi depa tak mula lagi, banyak tak mula lagi tuan-tuan. Ni COVID-19 masih lagi ni tuan-tuan. Masih lagi kita nak kena lawan lagi, nak kena perang lagi. Contohnya hari ni tak ada lah kawasan kita. Hari ni di Melaka 3 no. Minta Allah Subhanahu wa taala angkatlah penyakit ni. Ni sebagai ujian apa-apa pun semua adalah ketentuan daripada Allah. Semua kita ahli sunnah, kita pegangan akidah kita, hak benar yang baik hak daripada Allah, hak buruk hak kesalahan kita lah. Tapi hakikatnya semua daripada Allah Subhanahu wa taala untuk nak uji kita. Untuk nak uji kita lah tuan-tuan. Semua jatuh daripada Allah. Cuma kita ada syariat, maka ikutlah syariat tu. Baik. Kita sambung sikit malam ni. Sini dia ikut SOP bunyi berhenti kan macam mana? Kat sambung lebih lagi. Lebih sikit tak apa no? Ikutlah. Sebab saya main pun sejam tuan-tuan tu. Bangling. Bangling tu. Kampung Kerong. Tapi sini sahabat memang tak apa lah. Pernah pergi satu pas tuan-tuan. Pak Elong ni pecah sejarah tuan-tuan. Satu pas pergi rumah saya tuan-tuan. Mana ada tuan-tuan tempat lain. Satu pas hampir kena raya rumah saya. Terkejut saya tuan-tuan. Ayah saya tak tahu nak buat apa. Seronok tak tahu. Satu orang pergi kereta Tapi Pak Elong ni satu pas tuan-tuan.
Nanti kita pergi pula tuan. Nak tong hak boleh hari ni musim puah banyak tapi tak boleh PKP tuan-tuan. Masa ingat masa pilu musim puah masa banyak tu. Tapi lupa nak semawa. Kenapa ni? Ada nak semawa. Ni insya-Allah nanti musim puah hari lagi kita tuan pergi lah. Ni nak ajak hari tu pun duk masih lagi kita ada Covid. Baik. Sambung sikit. Yang kedua, mandi pada 2 hari raya. Mandi pada 2 hari raya. Disunatkan mandi pada hari raya fitrah iaitu puasa dan hari raya kurban. Dua-dualah sunat. Dua-dua sahaja aku mandi sunat Aidil Adha, sembahyang aku sembahyang sunat Aidil Fitri kerana Allah Taala. Jangan berdua rakaat pula. Bukan sembahyang. Sunat. Sahaja niat ni kosalah nanti niat. Hak kita lafaz tu sunat bagi kita Imam Syafi'i. Macam kita sembahyang lah. Usalli tu kita sunat bagi kita Imam Syafi'i. Tak kata usalli pun sah, sunat bagi kita Imam Syafi'i. Sebab apa? Bila kita sebut tu mudah nak ingat dah. Mudah ingat lah. Tapi hakikatnya niat tu lintas dalam hati. Selalu saya duk sebut tuan-tuan. Saya sebut tuan-tuan mesti lintas dalam hati tuan-tuan, puan-puan. Muslimin, muslimat. Contohnya telur ayam. Lintas tak telur ayam? Itulah lintasan tu. Telur itik. Mestilah hati lintas siap no. Kaabah sebut siap nah. Semua tahu lintas. Kita sembahyang maghrib, tematiklah maghrib. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat. Hak contohnya kita kadang-kadang dia atok habis tu jadi masalah tu. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat makmum. Ikut imam, nama apa imam dalam ni tu. Sampai nama imam tu sampai 10 kali tu. Allah. Sampai tu imam nak rokok tak doa Allah ni. Doa astagfirullahalazim. Astagfirullah. Allahu akbar tu masuk dah nah. Sahaja aku sembahyang hak fardu maghrib. Tak apa dah. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib tak apa dah. Fardu maghrib. Kalau duduk belakang termetik dah makmum. Kalau maghrib berapa rakaat agak-agak? Tak ada maghrib 2 rakaat mesti 3 rakaat dah. Kalau lepas kita termayat mesti mayat-mayat dah, bukan mayat maghrib. Tak payah kita duk bening-bening dia tok habis sampai nama tu imam pun dia pun jenuh duk. Allah kan alik roh tu dah kena masuk semua tu. Jenuh lah macam tu. Ini niatlah. Sahaja aku mandi sunat. Sunat apa? Kalau hari raya tu hari raya lah, takkan hari Aidil Fitri nah. Matematik dah benda tu. Niat ketika mana nak letak ayat tu, niat sahaja aku mandi sunat Aidil Fitri kerana Allah Ta'ala. Mandilah. Mandi macam mandi biasa. Tak payah nak mandi sampai 2-3 jam, niat sampai sejam sahaja. Duk beratok panjang lelok. Kami nak raya ni, orang nak sembahyang raya sampai sembahyang raya pun tak dapat. Ni mandi ni sunat, sembahyang raya sunat muakkad. Dia buat yang sunat, tinggal hak muakkad. Kena mandi tu niat tak masuk. Niat Allah mandi tu niatlah lintasan hati kita tu. Cuma kita hak tadi kata nak depa hantar, contoh cikgu hantar kata malam ni kuliah malam hantar. Yang nak mai tu bukan niat tu azam nak mai. Niat ni bagi kita macam ni, niat serta dengan buat. Kalau mandi ambil ayat tu serta dengan mandi. Masa mandi tu niatlah. Kerana mandi Aidil Fitri ataupun Aidil Adha. Hukum tersebut meliputi semua. Mereka yang ingin menghadis mayat ataupun tidak. Dia tak mau pergi mayang pun boleh, nak pergi semayang pun boleh juga. Dapat pahala. Dapat pahala. Jangan maksudnya orang perempuan dia tak mau pergi hari ni. Contoh lelaki insya-Allah lah. Sebab apa? Dia beli sampai baru. Sampai baru tongkok baru tak pi rugi. Contohnya tak mau pi semayang, makan mandi tu dapat pahala sunat. Tapi pi lah sebab semayang raya tu sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut, lagi banyaklah pahalanya. Kalau hak sunat ni dapat 100,000, yang umur dah 1 juta.
Banyak tak? Bukan juta lah, lebih badan tu lagi. Hak kita dah sebut selalu Nabi kata 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu muakkad tu, hak sebelum subuh tu. Nabi kata lebih baik daripada dunia dan isi. Nak bak macam mana agak-agak? Tak tahu nak lebih baik daripada dunia dan isinya. Lebih baik daripada intan belian. Tak tahu nak abang. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Sama ini pun kalau hak muakkad lagi sekan. Kalau tempat ni kata ustaz bunyi tu berhenti lah. Tak apa kita turun sikitlah, tak apa kita semua duduk jarak je. Tapi hak kita tuan jarak ni bukan zaman lah. Bukan zaman Covid-19 ni. Sebelum ni pun kita jarak juga tuan-tuan. Seorang duduk ujung, seorang duduk ujung ni. Kalau surah majid alhamdulillah memang kita jarak lama dah hak segi mengaji ni. Seorang duduk ujung bukan sinilah sana duduk elok tempat-tempat lain noh. Di Afrika noh. Ini kerana hari raya adalah hari berhias. Kan berhias tak mestinya pakai baru, pakai elok-elok. Kan seronok. Aidil Fitri, kita kembali kepada fitrah. Tak ada dosa seronok tak? Dosa-dosa kita telah pun diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari itu kita tasbih, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seronok di atas kemenangan kita melawan hawa nafsu kita. Tu kita tuan-tuan, bulan puasa tu syaitan tu ada lah, tak kuat nak kuat ikat. Nak bak kata syaitan hak diri kita tu korin kita tu kadang-kadang kita hak syaitan diikat pun dibelenggu pun kita kalah tuan-tuan. Tambah-tambah hak lepas lagi ni. Lagi tuan-tuan. Kita tuan-tuan ni hak Ramadan tu dibelenggu syaitan pun kita tak mampu nak lawan tuan-tuan. Syaitan hak dibelenggu pun kita tak mampu, kita tak mampu kita nak lawan hawa nafsu kita tuan-tuan. Kadang-kadang puasa pun tak tuan-tuan. Kadang-kadang duk bulan puasa buat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berjaya, kita nak sambut kemenangan kita dengan kita berhias, kita nak pakai baju baru, kita nak pakai baju yang bersih, yang elok. Maka sebelum kita nak pakai elok tu kita kena badan elok lah. Sayanglah beli baju elok-elok lah mandi pun tak. Tak elok nah. Kita nak kena mandi. Kerana hari itu hari yang berhias, maka disunatkan mandi, tanda kegembiraan kita menyambut hari kemenangan Aidil Fitri, iaitu kita kembali kepada fitrah. Fitrah asal kita. Yang sebelum ni tak boleh makan, boleh makan dah. Sebelum ni tak boleh bersama, boleh bersama dah. Benda maksud apa? Benda hak sebelum ni larang, maka boleh buat. Dan kita kembali dalam keadaan umpama fitrah, dalam keadaan putih, bersih, berseri, tak ada dosa. Seronok dah. Macam kita merdeka lah. Sambut merdeka kita seronok, sama juga kita merdeka, dapat kita melawan hawa nafsu kita. Kita sambut dalam keadaan apa? Seronok. Maka kita nak mandi, bersihkan badan kita. Nak bersihkan badan kita, kita nak berhias, maka disunatkan mandi. Dalilnya sebagaimana riwayat oleh Imam Malik radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Muwatta. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pada hari raya fitrah sebelum beliau pergi ke tempat sembahyang. Dikiaskan hari raya korban dengan hari raya fitrah di segi hukum sama jugalah. Pada hakikatnya sama je lah. Tujuan apa? Tujuan kita nak pakai yang berhias. Tujuan apa? Kita yang tuanya kita nak pergi pun duduk dalam keadaan ramai. Macam kita sebut dulu lah, sunat sembahyang hari Jumaat tu. Kan hari Jumaat kita nak pergi himpun lah. Nak pergi himpun, nak pergi duduk kalangan orang ramai. Maka kita pakai elok-elok hari Jumaat. Kita nak kena mandi, nak kena bersihkan badan kita. Sebab tujuan kita mandi tu kerana kita nak pergi berhimpun duduk di kalangan orang ramai. Baik. Dia kata sama kias mandi 2 hari raya dengan mandi pada hari Jumaat. Ini kerana makna yang terkandung pada keduanya adalah sama, iaitu membersihkan diri bagi menghadiri
satu penghimpunan orang ramai kerana mendirikan sembahyang. Macam kita sebut tadi lah, orang akan seronok lah kalau kita badan kita bersih, lepas tu kita orang lelaki pula disunatkan berwangi-wangi. Tu kita sebut tadi ni, insya-Allah kalau di rumah tak ada pewangi, mai masjid, mai di surau, mereka menyediakan pewangi. Dia kata, ustaz, tempat saya tak ada pun kita tolong sediakan. Kita dapat pahala. Semua orang lelaki disunatkan berwangi-wangi. Orang perempuan boleh berwangi hanya untuk nak menutupi bau badan dia. Tak boleh wangi sangat. Orang lelaki boleh berwangi-wangi, tapi orang perempuan nak wangi hanya nak tutup bau badannya. Cuma orang perempuan sunat berwangi-wangi di rumah. Tapi kadang-kadang pelik tuan-tuan. Keluar sampai suami pun tak kenal bini. Bini aku lah. Orang sampai tak kenal bini. Tapi di rumah suami nak balik pun tak mau. Tu kadang-kadang suami hari Minggu mengai. Hari Minggu tahan borong. Hari Minggu mengai. Lah ni apa? Kayu biskut. Dia baru hantar. Rupanya ada hak perempuan juga kayu biskut. Tu rajin suami keluar pergi kayu biskut. Dia baru hantar, tak tahu lah betul tak betul. Jaga-jaga hak suami duk pergi biskut pun. Apa-apa ada ramai ada kayu biskut. Mesti ada masalah hari Minggu tak borong. Hari Minggu pergi mengai. Bapa dia rumah tu tak tengok ikan, tak apa menarik. Kadang-kadang sebab kita sebut dulu ni, suami kacau di kelompok 2 bulan tak jumpa bini. Balik ni duk menyanyi atas lori, kan buat lori. Menyanyi. Mindu tongkat ali dengan kulit-kulit dengan tin-tin minum. Sonok Berhenti kedai runcit, beli telur ayam dengan kulit-kulit telur ayam dia makan. Dia seronok. Balik sampai rumah, tengok-tengok tu dia buka-buka pintu, terkejut tengok bini dia. Bedak sejuk penuh. Ikat rambut kokoknya. Pakai baju kelawang. Duduk sandak di tonggeh. Ingat tak main WhatsApp apa? Bukan sinilah cerita dia, tempat lain. Suami kata pergi kedai siam. Pergi kedai siam. Tu kadang-kadang pergi kedai siam tu buat tongkat tak larat. Sampai kedai siam, nak duduk kedai siam, minah siam tu tanya, "Beh, nak pakai ke dia, beh?" Lempak tongkat. Lempak tongkat. Panggil abel, lempak tongkat. Kita di rumah panggil hoi dengan suami kita. Hoi. Tu nasi dapur tu makan. Cuma sekali pakai lawa-lawa macam pi kenori, macam pi kerja tu hari Minggu. Baju tu pakai hak tali kecil je. Dengan rumah bukan ada aurat dengan suami, kecuali ada anak lah. Ada anak ni di antara pusat dan lutut. Tapi dengan suami kita tak ada aurat. Pakai tali kecil tu. Bang masak bang dapat bang ni yang duk masak apa tu. Pakai lawa-lawa, pakai hak tali kecil tu. Suami tengok, dia telefon kat kawan dia. "Hello, Wak, tak jadi pergi mengai hari ni." Mengai rumah hari ni. Dia tak pergi mengai lah. Seronok duduk rumah hari. Ni dah Minggu mengai. Malam, kadang-kadang malam dia pun nama ustaz. Dia guna nama ustaz. "Abang balik lambat bang." Teman ustaz makan tadi. Ustaz tu balik lama tidur dah ustaz tu. Dia kata, "Abang zakat-zakat duk mengaji ni bagus kawan dengan ustaz ni." Ustaz tu balik lama dah. Dia pun nama ustaz, makan dengan ustaz, teman ustaz. Ustaz tu balik lama dah. Baik. Sekejap lagi tuan-tuan balik lambat jaga. Saya bertanya. Baik, sambung. Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad yang terdapat kelemahan pada Ibnu Abbas bahawa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi pada raya fitrah dan hari raya korban. Hadis ini menguatkan lagi dalil yang lalu. Amalan sahabat dikiaskan. Jadi amalan ni walaupun hadis ni hadis yang kurang, hadis yang lemah, tetapi tentang fadilah amal boleh untuk kita beramal. Fadilah amal boleh untuk kita beramal. Sebagai contoh kita kata doa yang kita baca zakat Nabi sebut, hadis yang sahih, ketika kamu nak makan bacalah bismillah. Dan dengan tangan kanan ambil bahagian yang dekat. Hak doa kita baca tu walaupun hadis doa tapi tentang fadilah amal boleh kita beramal. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azab. Untuk fadilah amal boleh. Ada yang kita duk salah ni dulu ada lemah. Hadis Nabi juga bukan berkait tentang masalah hukum hakam. Boleh untuk kita beramal.
Ni kadang macam-macam tuan-tuan, zaman-zaman baru ni macam sikit-sikit bid'ah. Bid'ah dalalah, sesat masuk neraka. Memanglah benda bid'ah tu ada bagi kita Imam Syafi'i, ada yang bid'ah yang hasanah. Asalkan benda semua hukum ni asalnya semuanya hukumnya harus berlaku. Hukumnya harus berlaku. Harus belaka benda tu. Cuma hak benda yang harus tu kita kena jaga. Asalkan jangan benda yang harus boleh jadi hak sunat. Hak benda harus boleh jadi hak wajib. Hak benda harus boleh jadi makruh. Hak benda harus boleh jadi hak haram. Hak benda harus ni. Contohnya makan hukum apa? Hukumnya harus makan. Tengok kita makan apa. Kalau kita makan benda yang haram jadi haram. Makan benda yang makruh jadi makruh. Makan benda yang sunnah jadi sunnah. Berjalan hukum apa? Berjalan hukumnya harus berjalan. Tetapi kita berjalan mana? Contohnya malam ni kita main jalan main mengaji. Mengaji hak fardu ain. Hukum apa? Hukumnya wajib. Berjalan tu pergi ke Siam, tujuan apa? Nak cari buat maksiat. Berjalan tu jadi haram. Tengok perbuatan kita. Sama juga amalan tu hakikatnya harus berlaku. Cuma kita tengok kita buat. Ada tak berada pertentangan dengan hak hukum syarak? Contohlah orang kata tahlil tu bid'ah, tahlil Nabi tak buat. Hak dalam tahlil tu ada benda yang hak syarak larang dah. Duk sebut apa? La ilaha illallah. Syarak larang dah. Ada hadis umum. Dia kata afdal zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Maka zikirlah. Maka ulama-ulama buat tahlil zikir la ilaha illallah. Selawat lepas sembahyang, selawat. Orang kata Nabi mana selawat. Kita selawat tu bid'ah tu. Selawat tu bagus tak? Baguslah selawat. Nabi kata siapa yang berselawat kepadaku satu selawat, Allah dan malaikat berselawat 10 kali selawat. Selawatlah waktu mana pun. Tapi ulama-ulama buat lepas sembahyang. Kalau tak buat lepas sembahyang, agak masa mana kita nak selawat? Kalau tak buat lepas sembahyang, masa mana kita nak kata astaghfirullahalazim? Kalau kita tak buat lepas sembahyang, bagi masa mana kita nak subhanallah, subhanallah, subhanallah? Pakai tak buat. Pakai tak buat. Kalau kita tak susu macam tu, macam kita amal lah. Kalau di rumah tu tak rasa tak buat. Kalau di rumah seminggu boleh lah lepas sembahyang astagfirullah. Di rumah aku tak buat tak? Sebelah kalau zikir pun. Kalau doa pun ya Allah, macam cikgu doa tadi ya Allah. Amin. Kadang-kadang surah pun tak ajar. Kadang-kadang baca pun qul wallah inna a'taina tu surah. Lain tak ajar dah. Ni kita buat korangnya baca juga sebut benda yang baik buat. Tak payah kita duk peduli orang kata ni duk awal tahun akhir tahun doa sambut ni tahun hijrah ni. Nabi tak buat apa sebagai macam-macam lah. Buatlah asalkan benda tu tak berlanggar dengan syarak. Kita sebut kata dulu ada hak sebut dengan hak sunnah Nabi, iaitu percakapan kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, dan juga takrir diam Nabi tak kata apa. Diam Nabi Abdurrahman bin Auf ketika dia balik dia berniaga, dia pergi ujung belah kanan dia baca ayat kursi, dia pergi belah kiri baca ayat kursi, dia pergi ujung tu baca kursi. Nabi tak buat pun. Kita nak kata Abdurrahman bin Auf tu buat benda yang sah. Berani kita nak kata dia ahli neraka? Tak berani. Abu Hurairah tuan-tuan, dia buat ikatan dalam rumah, ikatan tali tu dengan 2,000 ikatan. Dia berzikir la ilallah la. Dia buat ikatan 2,000 sebelum dia tidur, dia zikir 2,000 kali. Berani kita nak kata bid'ah tuan-tuan? Tak berani kita tuan-tuan. Buatlah, tak payah dia kacau depa lah. Kadang-kadang depa hak benda tu dia kacau sangat, orang ada joget tak kata apa pun tuan-tuan. Tu kita kena marah tuan-tuan. Hak benda orang duk buat, orang tuan dalam kitab lama-lama duk amal, lama-lama dia duk petikai. Sikit-sikit bid'ah. Pakai tak apa lepas bayar, pakai kena kocol lah. Tak bid'ah pula tuan-tuan. Baik, bukan sinilah cerita di Afrika noh. Baik, sambung lagi. Kat 9 sikit, dah boleh sikit. Sekejap lagi dia pun marah pula ni. Baik. Hari ini menguatkan lagi dalil yang lalu, amalan sahabat dan dikiaskan. Baik. Waktu mandi. Waktu mandi pada kedua hari raya bermula pada pertengahan malam
hari raya sehingga masuk raya lah, bayar lepas raya. Sehingga sebelum habis sembahyang tu habis lah. Pertengah malam biar orang tak mandi tengah malam. Lalu yang maksud tujuan kita nak mandi tu kenapa? Nak membersihkan badan, nak menyihatkan badan, nak bagi badan kita terbau. Yang afdalnya dekat-dekat nak pi sembahyang, nak pi sembahyang Aidil Fitri ataupun Aidil Ha. Tapi waktunya tengah malam boleh mandi dah. Mana tahu kita malam-malam ingat mandi dah siap lah. Lepas tu esok kalau lupa pun dapat dah pahala dah. Takut-takut lupa. Tapi kalau kita kata tak apalah. Cuma macam kita nak dapat pahala. Hak pahala tu penting. Contoh kita sebut dulu lah, mengulangi sembahyang. Kita main-main sembahyang zuhur seorang kita. Saya tengok berhenti 2 biji kereta nak masuk. Kita boleh mengulangi sembahyang kita. Nak dapat pahala sembahyang berjemaah. Hak tadi sah dah, patu dah. Cuma kita nak pula dapat pahala. Jangan kalau ingat kita sembahyang seorang lepas tu sembahyang tu tak boleh. Sembahyang seorang dah nak sembahyang lagi. Itu tak boleh. Kecuali kita nak sembahyang hak qada, boleh lah. Hak mula ni bagi kita nak dapat lebih. Kita sembahyang seorang, orang berhenti nak sembahyang maka kita ulang. Itu boleh. Kita ingat. Tengok jam pun nampak lewat atas. Saya pun tak berani tuan-tuan. Jadi kita sambung esok ni. Sambung hari Khamis hari Khamis ni Khamis ni Khamis cikgu ni hari Khamis insya-Allah. Jadi hari ni ada kosong banyak tuan-tuan. Kalau nak buat kosong mana pun tuan-tuan bincanglah. Dah kosong banyak lah, orang tak mula lagi. Kalau tuan-tuan nak mula macam nak bagi cepat tu boleh mulalah. Boleh nak buat seminggu sekali ke 2 minggu sekali pun boleh lah dalam masa ni lah. Lepas ni tak boleh lah, dah penuh tu tak boleh lah. Baik, jadi kita berhenti tantu dulu. InsyaAllah lepas ni kita akan bicara mandi gerhana matahari dan bulan. Wallahu a'lam. Tak ada soalan kot no? Ada tak? Tengok hak tanya tak main tak? Tak main. Sampai kenal lah. Kalau orang tanya kita kenal tuan-tuan. Kita kenal. Tanya mesti kenal. Jadi tak ada marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan selawat subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah, terhadap pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, kasihilah mereka ya Allah seperti mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang sakit ya Allah, Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang susah ya Allah, Kau permudahkanlah kehidupannya, limpahkan rezeki yang melimpah-limpah buahnya ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma inna na'udzubika minal barash wal junan wal juzam min syai'in minal asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.